khabar anak-anak murid cikgu yang dirahmati Allah sekalian? Bagaimana, apa khabar? Semua duduk di rumah ya. Make sure stay at home, stay safe and healthy, and together we fight coronavirus. Okay, pemandangan kita duduk di rumah. Jadi hari ini cikgu nak bincangkan tentang tajuk pengurusan tempat kediaman. Okay. Apakah itu tempat kediaman? Apa maksud tempat kediaman? Okay, tempat kediaman maksudnya tempat tinggal kita. Okay, tempat tinggal kita yang boleh memberi perlindungan, keselamatan dan juga keselesaan kepada ahli keluarga kita. Okay. Jadi jenis-jenis tempat kediaman. Okay, tempat kediaman yang kita tinggal tu ada beberapa jenis. Contohnya ialah rumah pangsapuri. Okay, kita tinggal di rumah teres. Okay, kemudian kita tinggal di rumah banglo dan juga rumah papan. Seterusnya, pengurusan tempat kediaman, faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis dan kawasan tempat kediaman. Okay, jadi bila kita nak beli rumah ataupun kita nak sewa rumah, ada beberapa faktor yang kita perlu pertimbangkan. Okay. Jangan kata kita belajar bab tempat kediaman ni hanya untuk jawab periksa. Okay. Sebenarnya kita belajar untuk kegunaan kita di masa akan datang. Bila kita nak mencari rumah untuk dibeli ataupun disewa. Okay, jadi apakah faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis tempat kediaman ni? Yang pertama ialah keperluan. Okay, keperluan. Jadi sebelum kita nak memilih rumah, kita tengok keperluan ahli keluarga kita. Kalau ahli keluarga kita ramai, maka kita pilihlah rumah yang mempunyai bilik yang mencukupi. Okay. Dan juga jika dalam keluarga kita tu ada orang tua contohnya. Okay. Ada nenek tinggal sekali dengan kita. Jadi kita pilihlah rumah yang tidak bertangga. Okay. Ataupun bertingkat-tingkat. Okay. Yang kedua, pendapatan. Bila nak beli rumah, kita mesti tengok pendapatan kita. Adakah pendapatan kita ni cukup untuk kita bayar sewa rumah bulanan ataupun cukup untuk kita bayar ansuran bulanan. Yang ketiga, keselamatan. Rumah yang kita pilih ni pastikan kawasannya kawasan yang selamat. Okay, bebas daripada kejadian jenayah. Okay, supaya ahli keluarga kita ni dapat hidup dengan selesa di tempat yang selamat. Okay, seterusnya, kejiranan. Okay, kejiranan, bila kita memilih tempat kediaman kita, kita pastikan jiran di sebelah-sebelah kita ni sesuai dengan kita. Okay, jadi bila sesuai dengan kita, maka kita dapat berinteraksi antara satu sama lain dengan lebih selesa. Yang kelima, estetika. Estetika ni ialah tempat kediaman itu sekelilingnya bersih. Okay? Ada hiasan landscape yang menarik ataupun bentuk rumah itu moden dan menarik bila kita melihatnya. Dan yang akhir sekali, yang keenam, infrastruktur. Jadi tempat kediaman kita ni, kita pilihlah tempat kediaman di mana infrastrukturnya seperti jalan, ada jalan raya, ada air, ada api elektrik, okay? Supaya ia memudahkan kehidupan kita. Yes.
kepada ruang dan fungsi tempat kediaman. Okey, dalam tempat kediaman kita tu ada 3 jenis ruang. Iaitu yang pertama ialah kita panggil sebagai ruang sosial. Okey, ruang sosial ni ialah tempat ruang di mana kita ahli keluarga berinteraksi antara satu sama lain ataupun tempat kita melayan tetamu yang datang ke rumah kita. Okey, contoh ruang sosial ni ialah ruang tamu, okey, dan juga ruang makan. Okey, seterusnya yang kedua ialah ruang persendirian. Okey, ruang persendirian ni ialah ruang di mana kita membersihkan diri kita rehatkan diri kita. Okey. Contoh ruang persendirian ni ialah bilik tidur dan juga bilik mandi. Okey. Yang ketiga, ruang kerja. Ruang kerja ni ialah ruang kita melakukan aktiviti atau melakukan kerja. Contohnya, ruang kerja ialah tempat kita jadikan sebagai pejabat untuk kita bekerja. Okey, membuat kerja sekolah dan sebagainya. Dan kedua ialah ruang dapur. Ruang dapur ni ialah kita melakukan kerja memasak. Seterusnya kita tengok pula faktor mempengaruhi keselesaan ruang kediaman. Ruang kediaman ataupun tempat kediaman kita kalau boleh kita nak tempat kediaman yang selesa. Okey. Bagaimana kita nak jadikan tempat kediaman kita ni selesa? Iaitu yang pertama kita tengok pencahayaan. Okay. Pastikan rumah yang selesa ialah rumah yang ada pencahayaan yang baik. Okay. Contohnya pencahayaan dari segi ada lampu. Rumah yang gelap, selesa tak awak tinggal di rumah yang gelap, yang tiada lampu? Okay, jadi, untuk memberi keselesaan kepada tempat kediaman awak, perlu ada pencahayaan, iaitu lampu. Yang kedua, ialah pengudaraan. Okay, pengudaraan contohnya ialah rumah yang selesa, mesti pengudaraannya baik. Bagaimana kita nak dapat pengudaraan yang baik? Dengan adanya kipas angin ataupun penyaman udara, aircon, ventilator, supaya rumah kita ni sejuk. Okay? Jadi tidaklah bila kita berasa panas, maka kita tidak selesa tinggal di rumah tersebut. Yang ketiga ialah alatan dan kelengkapan. Okay, alatan dan kelengkapan contohnya rumah yang selesa bila ada alatan-alatan dan kelengkapan yang asas. Contohnya ada kerusi sofa untuk kita duduk untuk melayan tetamu. Ada meja makan untuk kita duduk makan. Okay, ada peti sejuk untuk kita menyimpan makanan kita supaya tidak mudah busuk dan rosak. Okay, dan seterusnya yang keempat ialah keselamatan. Rumah yang selesa ialah rumah yang selamat. Jadi kita tinggal di rumah tersebut, kita tidak rasa terancam. Okay. Contohnya rumah yang selamat ialah rumah tersebut ada jeriji supaya tidak mudah diceroboh oleh pencuri. Okay, ada alat pemadam api. Jika berlaku kebakaran dan sebagainya, sebelum bomba datang, kita boleh memadam kebakaran yang kecil. Okay, yang kelima ialah lantai dan penutup lantai. Rumah yang selesa iaitu rumah yang mempunyai lantai dan juga penutup lantai. Contohnya, kalau ada kapet, ada tikar, okay, lantai itu lantai simen, lantai papan dan sebagainya, okay, kita lebih selesa berjalan di rumah tersebut. Okay, seterusnya rumah yang selesa ialah rumah yang dicat dengan warna yang sesuai. Okay, jadi skema warna ni memainkan peranan kepada keselesaan tempat kediaman kita. Okay, warna yang ada ialah 3 jenis skema warna. Yang pertama ialah warna terang. Warna terang ni contohnya warna oranye, okay, warna jingga.
warna kuning dan juga warna merah. Okey. Jadi kalau kita cat tempat kediaman kita tu dengan warna yang terang, maka ruang yang kecil akan nampak ataupun akan kelihatan lebih besar. Yang kedua ialah warna lembut. Warna lembut contohnya biru lembut, biru muda, hijau muda, okey. Ungu muda. Warna yang muda ni kita panggil sebagai warna yang lembut. Okey, warna yang lembut ni ruang tempat kediaman kita akan kelihatan tenang dan juga sejuk mata memandang. Okay. Yang ketiga ialah warna gelap. Warna gelap contohnya warna coklat, warna hitam, warna biru tua. Okay. Jadi warna yang gelap ini akan menyebabkan ruang yang besar kelihatan lebih kecil. Seterusnya kita pergi kepada alatan berteknologi di tempat kediaman. Okay, di tempat kediaman kita, saya percaya semua pelajar di rumahnya mesti ada alatan berteknologi. Okay, contoh alatan berteknologi yang biasa terdapat di rumah di tempat kediaman ialah yang pertama peti sejuk. Yang kedua ketuhar gelombang mikro. Ini contohnya. Yang ketiga, penyaman udara. Seterusnya, ceret elektrik. Kemudian, mesin basuh. Setrika. Dapur, masak. Okay, dapur untuk memasak. Dan juga contoh yang lainnya ialah pengering rambut. Okay. Kenapa kita perlu teknologi dalam tempat semasa kita menguruskan tempat kediaman kita? Tajuknya ialah pengaruh teknologi terhadap pengurusan tempat kediaman. Keperluan teknologi dalam menguruskan tempat kediaman. Iaitu yang pertama, dengan adanya teknologi, maka masa untuk kita menguruskan tempat kediaman kita akan lebih cepat. Okay? Dia dapat menjimatkan masa suri rumah bila melakukan sesuatu kerja. Contohnya kita boleh buat satu kerja tu dalam masa serentak. Contohnya kita basuh pakaian, sambil basuh pakaian kita boleh masak. Okay. Yang kedua, tenaga. Dengan menggunakan teknologi di tempat kediaman, alatan berteknologi di tempat kediaman, maka kita dapat menjimatkan penggunaan tenaga kita. Jadi, beban tugas kita menjadi lebih ringan. Jadi, kita tidak keletihan. Contohnya, sebelum ni kalau kita nak menggunakan bawang, kita kena tumbuk bawang. Okey, sekarang ni bila ada alatan berteknologi, contohnya blender, pengisar, maka kita boleh mengurangkan tenaga untuk menumbuk. Yang ketiga, kualiti hidup. Okey, kualiti hidup kita semakin meningkat. Okey, jadi bila kita dah menjimatkan masa, okay, kerja boleh dilakukan dengan cepat, tenaga boleh dikurangkan, penggunaan tenaga boleh dikurangkan, maka kita kurang keletihan. Jadi kita ada banyak masa untuk kita mengeratkan hubungan antara ahli keluarga kita. Okay, seterusnya ialah keselamatan. Apabila kita membeli alatan berteknologi untuk tempat kediaman kita, jangan kita membeli alatan yang kita dapati murah sahaja. Okay? Sebab yang penting ialah keselamatan alatan tersebut. Pastikan alatan berteknologi yang dibeli mempunyai tanda piawaian keselamatan SIRIM supaya bila kita menggunakan alatan tersebut tidak berlaku perkara-perkara
yang tidak diingini yang boleh mengancam keselamatan pengguna yang menggunakan alatan tersebut. Okey, dan yang terakhir ialah perbelanjaan. Okey, apabila kita menggunakan alatan teknologi ini, maka perbelanjaan kita akan bertambah. Okey, iaitu kos kita membeli alatan tersebut dan juga kos penyelenggaraan. Tetapi tidak mengapa kerana dengan pertambahan kos ini, ia memberi pulangan dari segi jangka masa penggunaan alat itu dan juga anda boleh menjimatkan masa dan tenaga bila menggunakan alatan berteknologi tersebut. Seterusnya saya pergi kepada kedudukan alatan berteknologi dalam ruang kediaman. Okey, kedudukan alatan berteknologi di ruang dapur. Kita tengok pula di ruang dapur kita, di mana perlu kita letak alatan berteknologi itu. Di mana tempat yang sesuai. Okey. Jadi susunannya ialah, contohnya yang pertama, peti sejuk. Di mana sepatutnya anda meletakkan peti sejuk di dapur. Okey. Peti sejuk, jangan letak peti sejuk bersebelahan dengan dapur masak. Kerana apa? Kerana haba daripada dapur masak tersebut boleh menyebabkan peti sejuk anda cepat rosak. Okey. Dan juga peti sejuk itu perlu diletakkan berdekatan dengan meja kerja. Kerana bila kita membuat kerja, kita berulang-alik ke peti sejuk. Jadi dengan peti sejuk dan meja kerja yang berdekatan, dia boleh menghadkan pergerakan kita semasa kita menyediakan makanan. Okey, sinki pula. Di mana kedudukan sinki yang sesuai? Okey, sinki perlu diletakkan di hadapan ataupun di tepi tingkap. Okey, supaya sinki kita itu mendapat pencahayaan dan pengudaraan yang cukup. Seterusnya ialah dapur memasak. Di mana kedudukan dapur memasak yang sesuai? Dapur memasak kita letak berdekatan dengan meja kerja supaya ia dapat menghadkan pergerakan kita, dan juga jangan letak dapur masak bersebelahan dengan sinki. Kerana bila kita membasuh pinggan dan sebagainya, percikan air itu boleh terkena kepada kuali ataupun minyak di dalam kuali dan menyebabkan percikan minyak. Okey. Seterusnya alatan lain, contohnya seperti cereh elektrik periuk nasi, ketuhar, gelombang mikro, di mana kedudukannya yang sesuai, kita letakkan ia berdekatan dengan suis elektrik. Okey. Seterusnya kita tengok pula ruang mendobi. Okey, ruang mendobi. Okey, kedudukan mesin basuh. Di mana kedudukan mesin basuh yang sesuai? Okey, mesin basuh yang sesuainya awak letak di sumber air, berdekatan dengan sumber air dan juga sumber bekalan elektrik. Okey. Kalau boleh letak di tepi tingkap dan juga supaya ia mendapat pencahayaan dan pengudaraan yang cukup. Bahan pencuci dan juga alatan pencuci perlu disimpan berhampiran dengan mesin basuh supaya senang bila kita nak menggunakannya, kita senang untuk mengambilnya. Okay, seterusnya ialah ruang tamu. Okay, susunan perabot di ruang tetamu perlu perlu sesuai dengan saiz ruang tamu kita dan juga tidak menghalang ataupun mengganggu laluan yang ada. Dan juga alatan berteknologi seperti TV, radio, kipas angin dan sebagainya, pastikan ia diletak berhampiran dengan suis elektrik. Okey, jadi itu saja
penerangan saya tentang pengurusan tempat kediaman. Okey, jadi sekarang kita buat latihan pengukuhan. Nak tengok sejauh mana kamu faham apa yang telah saya terangkan tadi. Okey, latihan pengukuhan yang pertama ialah kita tengok ni soalannya. Okey, soalannya ialah maklumat berikut adalah tentang iklan jualan rumah yang ingin dibeli oleh Encik Ahmad yang merupakan seorang pensyarah. Okay, beliau mempunyai 4 orang anak dan ibu yang tinggal bersamanya. Okay, ini maklumatnya. Okay, maklumat rumah yang nak dijual itu ialah rumah tersebut ada 4 bilik tidur, 3 bilik air, reka bentuknya moden, dan hiasan landscape yang menarik, kawasannya berpagar dan ada kawalan keselamatan 24 jam. Harga rumah tersebut ialah RM270,000. Okay, ini kita panggil sebagai stimulusnya. Okay, kita tengok pula apakah tugasan yang diberi. Okay, berdasarkan maklumat itu, okay, maklumat daripada stimulus ini, okay, sila jawab. Terangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman ini kepada Encik Ahmad. Okay, yang kedua, ini 8 markah ya. Yang kedua ialah nyatakan jenis keluarga Encik Ahmad. C pula, namakan satu jenis ruang yang dinyatakan dalam iklan itu. Okey, kita tengok yang pertama, yang A. Okey, tugasannya ialah awak perlu menerangkan apakah faktor yang mempengaruhi Encik Ahmad untuk membeli rumah tersebut. Rumah yang diiklankan ni. Jadi, apakah kata tugasnya? Awak perlu menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman oleh Encik Ahmad. Okey. Okay. Seperti yang saya telah beritahu awak, berulang kali saya beritahu kan. Sebelum nak menjawab soalan, kena pastikan apakah tugasan yang perlu awak jawab. Okey. Jadi tugasannya ialah awak kena senaraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman. Okey. Pertama sekali kena senaraikan semua faktor. Ada berapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman? Okey, ada 6 faktor. Senaraikan dulu 6 tu. Okey. Belum tengok lagi mana satu yang betul. Yang penting senaraikan dulu 6 faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman. Kemudian barulah kita pergi satu persatu. Sama ada faktor itu sesuai tak dengan stimulus yang diberi. Okey, contoh yang pertama, keperluan. Okey. Sesuai tak keperluan? Ada tak keperluan dalam stimulus ni? Okey. Ada ya. Yang pertama apa? Di mana keperluan? Beliau mempunyai 4 orang anak dan ibu yang tinggal bersama. Okey. Jadi keperluan dia perlukan rumah yang apa? Yang mempunyai 4 bilik tidur dan 3 bilik air kerana ahli keluarga Encik Ahmad ini besar. Ataupun kita panggil sebagai keluarga luas, kan? Okey, jadi keperluan ni kita tik keperluan. Okey, maknanya keperluan faktor. Okay, kita tengok pula faktor kejiranan. Okey, kita tengok kejiranan ada tak dalam stimulus ni yang menyatakan tentang kejiranan. Okey, jiran dia baik ke dan sebagainya. Tak ada kan? Jadi tak ada, kita pangkah kejiranan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada faktor berikutnya. Kita tengok faktor tersebut ada tak yang dinyatakan di dalam stimulus ini. Jika ada, kita tanda right.
Selepas kita melihat kepada semua faktor-faktor tersebut, barulah kita jawab soalan tersebut. Okey, cara menjawab ialah, okey, saya galakkan awak menjawab dalam bentuk jadual. Okey, senaraikan faktor dan juga huraian kepada faktor tersebut. Contohnya, yang pertama tadi, keperluan. Okey, jadi saya tulis faktor pertama, keperluan, dan huraiannya awak boleh berikan huraian. Kenapa awak memilih faktor keperluan tersebut? Okey, ceritalah. Encik Ahmad mempunyai 4 orang anak dan ibunya yang tinggal sekali bersama beliau. Jadi, rumah tersebut mempunyai 4 buah bilik yang cukup untuk menampung keperluan keluarga Encik Ahmad yang besar. Contoh, itu saya bagi contoh ya, tapi awak jawab sendiri. Okey. Seterusnya awak senaraikan semua faktor dan juga berikan huraian. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ialah plan dapur. Okey. Susunkan semula alatan berteknologi pada plan dapur di bawah. Jadi alatan berteknologi pada plan dapur ni tidak sesuai. Saya tak kata salah ya, tapi tidak sesuai. Contohnya, peti sejuk, okey, berdekatan dengan dapur. Saya terangkan tadi kan, peti sejuk tidak boleh berdekatan dengan dapur kerana dapur mengeluarkan haba, maka haba tersebut boleh merosakkan peti sejuk. Okey, dan sebagainya lah. Ni meja kerja, duduk jauh kan, jauh daripada dapur dan juga peti sejuk. Sepatutnya dia kena duduk dekat, betul tak? Okey, jadi plan dapur ni tidak sesuai. Jadi apa yang perlu awak buat ialah saya nak awak lakar semula plan dapur yang sesuai dan berserta dengan label serta terangkan alasan kenapa awak buat susunan tersebut. Contohnya, okay, saya lakar meja kerja. Okay, meja kerja ikut petunjuk yang diberi ni dan saya labelkan. Walaupun ada petunjuk dah tu, tapi seeloknya saya nak awak labelkan supaya awak nampak jelas. Kemudian awak lukislah kedudukan apa dekat tingkap ni, apa yang sesuai dekat tingkap, meja kerja sepatutnya kat mana. Okey, apa ni, almari makan di mana yang sesuai dan sebagainya. Saya nak lakaran yang baik. Okey, lakaran yang betul. Seterusnya, awak terangkan kedudukan tadi. Okey, sinki. Di mana awak lukis sinki? Kedudukan sinki diletakkan di mana? Kenapa letak di situ? Okey, dapur. Di mana awak letak dapur? Okey, kenapa awak letak dapur di situ? Okey, dan seterusnya. Okey, jadi ini adalah kerja rumah semasa PKP ya. Okey, saya nak kamu siapkan kerja rumah ini dan saya nak kamu send kepada grup sains rumah tangga kita. Saya nak tengok kerja awak. Okay, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.